Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik tingkatan 4, Bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. So, untuk yang pertama, sebelum kita tengok hasil pembelajaran yang pertama, dekat sini awak perlu tengok dulu perbandingan yang awak sudah belajar tahun lepas, sukatan kecenderungan memusat. Yang ini awak sudah belajar dekat tingkatan 2, dekat form 3, form 2. Mean, mode, median. Yang ini awak sudah belajar. Okay, untuk kalau awak perasan, dalam sukatan kecenderungan tak memusat ini awak tidak ada macam belajar balik tiga benda ini sebab yang ini awak sudah belajar lah. Lepas itu untuk tiga ini kita tidak tekankan sangat sebab mean, mode, median dia tidak memberi maklumat yang mencukupi untuk membuat perbandingan. Okay, tujuan utama kita hari ini adalah untuk membuat perbandingan. So sebab itu untuk mean, mode, median kita tidak tengok sangat. Okay, kita tidak tengok sangat. Tetapi ketiga-tiga ini pun penting juga. Cuma bezanya untuk membuat perbandingan, mean, mode dan median ini dia tidak menunjukkan maklumat yang cukup supaya untuk membuat perbandingan. So, untuk membuat perbandingan, apa yang kita perlu tengok? Yang kita tengok adalah sukatan serakan yang awak belajar dekat tingkatan 4 sekarang ini. Iaitu julat antarkuartil, variance dan sisihan piawai. Yang saya lebih fokuskan, yang kita lebih fokuskan adalah variance ataupun lagi satu adalah sisihan piawai. Okay, untuk julat antarkuartil adalah salah satu sukatan serakan, tetapi untuk membuat perbandingan, julat antarkuartil ini dia tidak sesuai digunakan. Yang lebih sesuai digunakan untuk membuat perbandingan adalah sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Macam mana untuk cari sisihan piawai? Kita cari variance. Punca kuasa 2, variance. Itu adalah untuk sisihan piawai. Okey, so untuk serakan-serakan diperlukan bagi suatu set data yang dapat memberikan suatu gambaran berkaitan ciri-ciri data tersebut. Inilah tiga benda itu yang dapat menunjukkan ciri-ciri yang berkaitan dengan data itu. Okay, so semua benda ini kita sudah tengok di dalam bab 8 ini. Selepas itu untuk sukatan kecenderungan memusat, mean, mode, median, awak sudah tengok dekat tingkatan 2 kalau saya tidak silap. Okay, so kita terus tengok contoh 14 muka surat 234. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan suatu kerja. Hitung mean sisihan piawai, mean dan sisihan piawai. Bagi menyiapkan kerja tersebut, seterusnya tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okay, untuk soalan ini, dia minta awak tiga benda. Yang pertama, dia minta awak cari mean. Yang kedua, dia minta awak cari sisihan piawai. Dan yang ketiga, awak tentukan pekerja kilang yang mana adalah lebih cekap. Lepas itu, yang terakhir, berikan justifikasi anda. Okay, untuk soalan ini, walaupun dia ringkas macam ini, dia ada banyak markah. Okey, pertama sekali, dia sudah cakap dekat sini hitung mean dan sisihan piawai. So, untuk menghitung mean dan sisihan piawai, saya tengok itu dulu. Kita cari untuk kilang A terlebih dahulu. Okey, mean seperti yang awak sudah tahu, rumus untuk mencari mean ada dua. Yang pertama, sekiranya data itu dia belum dimasukkan ke dalam jadual kekerapan. Dan yang ini adalah apabila data awak sudah dimasukkan ke dalam jadual kekerapan. Iaitu hasil tambah
F darab X per hasil tambah F. So, bila diberi jadual kekerapan macam ini, awak mesti tahu yang mana adalah F, yang mana adalah X. Okey, F adalah apa? Awak mesti tahu F adalah kekerapan ataupun bilangan. Itu adalah untuk F. Dan X adalah kita punya perkara. Okey, so dekat sini di antara masa dan jam, yang mana adalah F, yang mana adalah X? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Yang mana ialah F, yang mana adalah X? Kekerapan. Awak rasa yang mana adalah kekerapan? Masa kah? Pekerja kilang? Tak ada yang dapat nak cuba? Masa. So, masa adalah perkara. Masa adalah X. Pekerja kilang adalah kekerapan. Kekerapan ini dia sama macam bilangan. Kalau kita nak menghitungkan, kalau kita nak mencari, bilangan. So, dekat sini, X adalah perkara yang kita nak, ini perkara yang nak dibandingkan. Lepas itu, ini adalah bilangan pekerja, kan? Kilang A, dekat sini kita punya bilangan pekerjanya adalah F. So, ini F dan atas ini adalah X. Okey, so maksudnya, itu yang paling penting. Awak mesti boleh macam tentukan yang mana adalah kekerapan. Sebab dalam soalan macam inilah, awak nak guna rumus kan. Dalam rumus dia tak tulis yang ini adalah kekerapan, yang ini adalah bilangan. Dalam rumus dia cuma tulis singkatan macam ini. Dalam rumus dia tulis macam ini. So, kalau kita tidak tahu yang mana adalah F, yang mana adalah X, dia jadi perkara bermasalah bagi awak. Okay? So, dekat sini, kita sudah tentukan masa adalah X dan pekerja kilang adalah F. So, soalan tadi minta kita cari min. Okay, untuk mencari min, F darab X. So, dekat depan ini maksudnya adalah hasil tambah. Itu adalah hasil tambah. Maksudnya hasil tambah F darab X. So, 3 darab 5 tambah 2 darab 6 tambah 9 darab 7 tambah 2 darab 8 tambah 4 darab 9. Kemudian per hasil tambah F, kekerapan. So, kekerapan kita adalah 3 tambah 2 tambah 9 tambah 2 tambah 4 dan tekan kalkulator dapat 7.1. Okey, itu untuk kilang A, siap min. Kemudian kita cari sisihan piawai untuk kilang A. Okey, manakala untuk sisihan piawai pula, hasil tambah F darab X kuasa 2. Sebab itu pentingnya tadi kita boleh tentukan F dan X dengan betul. Sebab kalau F dan X kita salah, jawapan kita confirm akan salah. Okey. So, sisihan piawai, rumusnya adalah punca kuasa 2. Kemudian hasil tambah F darab X kuasa 2. F adalah 3. X adalah 5. So, 3 darab 5 kuasa 2 tambah 2 darab 6 kuasa 2 tambah 9 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 8 kuasa 2 tambah 4 darab 9 kuasa 2. Kemudian per hasil tambah F. So, F adalah 3 tambah 2 tambah 9 tambah 2 tambah 4. Kemudian tolak min kuasa 2. So, min yang kita dapat tadi adalah 7.1. So, 7.1 kuasa 2. So, untuk tekan kalkulator,
Okay, yang ini saya tidak galakkan awak tekan sekaligus. So, awak tekan dahulu yang di atas ini. Awak tekan dahulu. Kemudian, bila dah dapat yang di atas ini, awak bahagikan dengan yang di bawah ini. Bila dah dapat, tolak 7.1 kuasa 2. Lepas itu, bila dah dapat, barulah awak tekan punca kuasa 2, answer. So, bila awak dah tekan macam itu, uish, dapatlah jawapan 1.261. Okey, ada soalan tak setakat ini? Sekarang ini kita baru menggantikan nilai. Tak. Okey, tak ada. Good. Sebab sekarang ini kita cuma tentukan nilai. Okey, macam yang saya cakap minggu lepas, semua benda ini sebenarnya kita dah tahu, gantikan nilai. Tetapi masalah dia bila nak mula itu. Nak mula dah kita nak cari apa F, kita nak cari apa X. Itu yang penting. Awak mesti tahu kekerapan ataupun bilangan. Dia menunjukkan macam biasanya orang lah. Biasanya orang. Untuk bilangan ni biasanya orang. Okay. Untuk F lah biasa. So untuk kilang A kita dah cari min. Kita dah cari sisihan piawai. So sekarang kita cari min dan sisihan piawai untuk kilang B. Okay. So untuk kilang B, kita punya F adalah, ini adalah pekerja kilang B dan ini adalah kita punya X. So, 1 darab 5, 1 darab 5 tambah 5 darab 6 tambah 7 darab 7 tambah 5 darab 8 tambah 2 darab 9. Per hasil tambah F. 1 tambah 5, tambah 7, tambah 5, tambah 2. So, yang ini awak boleh tekan kalkulator sekaligus. So, dapat 7.1. So, kalau awak tengok dekat sini, tadi kilang A pun kita dapat min 7.1. Kilang B pun kita dapat min 7.1. Sebab itu untuk min mod median tadi, dia tak cukup untuk membuat perbandingan. So, untuk membuat perbandingan, kita perlu cari sisihan piawai. Okay, so untuk rumus sisihan piawai adalah punca kuasa 2 dekat sini. Hasil tambah F darab X kuasa 2. So, 1 dalam kurungan 5 kuasa 2 tambah 5 dalam kurungan 6 kuasa 2 tambah 7 dalam kurungan 7 kuasa 2 tambah 5 dalam kurungan 8 kuasa 2 tambah 2 dalam kurungan 9 kuasa 2. Dapat dekat bawah ini. Kemudian, per hasil tambah F. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 2. Tolak min. Min yang kita sudah dapat tadi dekat sini 7.1 kuasa 2. Kemudian tekan kalkulator. Yang ini pun lagi satu juga. Biasanya bila yang ini dah betul, untuk tekan kalkulator, saya tidak galakkan awak tekan sekaligus. Okey. Buatlah ada panjang-panjang sikit pun tak apa. Buat yang atas sini dulu. Lepas dapat yang atas ini, okey, tekan yang bawah ini pula. Lepas itu tekan ini, barulah awak selesaikan. Okey. Bila selesaikan 1.44. Okay, kita dah dapat min dan kita dah dapat sisihan piawai untuk kedua-dua kilang. Okay, untuk membuat perbandingan tadi, saya sudah cakap dengan awak, kita tak dapat guna min. Sebab min itu dia tidak menunjukkan maklumat yang cukup untuk membuat perbandingan. So, kita perlu cari sisihan piawai. Dan sisihan piawai yang kita dapat dekat sini tadi, untuk kilang A, 1.261 dan untuk kilang B, 1.044. So, di antara dua sisihan piawai ini, yang mana menunjukkan data yang baik, data yang bagus. Okay. Ini adalah kita punya kesimpulan. Semakin kecil sisihan piawai, semakin baik serakan data. Maksudnya dekat sini, semakin kecil sisihan piawai awak, semakin dekat data awak dengan min. Okay.
So itu adalah dia punya maksud dia. Saya guna dekat sini semakin baik serakan data sebab itu awak senang ingat. Yang betulnya adalah semakin rendah sisihan piawai, semakin dekat data itu dengan min. Semakin dekat dengan min. Maksudnya data awak itu dia kira macam dalam kelompok lah. Dia dekat dengan min. Dia tak lari jauh dengan min. Itu maksudnya. Okay, so dekat sini kita boleh buat kesimpulan. Kilang A dan kilang B. Yang mana lebih cekap? So, memandangkan dekat sini adalah maksudnya tadi semakin kecil, semakin baik. So, kilang B, sisihan piawai dia kecil. Bermakna, pekerja kilang B adalah lebih cekap. Kerana sisihan piawai kilang B adalah lebih kecil berbanding pekerja kilang A. Okay, so dekat sini, untuk membuat perbandingan, apa yang kita perlukan tadi, kita perlu mencari sisihan piawai. Lepas kita cari sisihan piawai, kita tengok sisihan piawai manakah yang lebih kecil. Sebab semakin kecil sisihan piawai, semakin bagus serakan data. Maksudnya dekat sini, semakin bagus serakan data itu apa maksud dia? Semakin dekat dengan min. Maksudnya data itu dia tidak lari jauh dengan min.